Baik, okey. Peraturan ni wujud disebabkan ada beberapa sebab. Tak kisahlah awak berada di mana ke, macam situasi COVID-19 sekarang ni kan. Awak nak masuk di mana-mana premis, di mana-mana kedai makan, di mana-mana kedai, perlu ada kepatuhan kepada SOP, peraturan di mana awak perlu ikut sebelum masuk ke permis tersebut. Begitu juga di jalan raya. Jalan raya juga ada dia punya peraturan. Peraturan seperti tanda, lampu isyarat, peraturan perjalanan, apa-apa juga peraturan yang berkaitan. Wahima awak makan sekalipun, awak ada peraturan. Yang pertama, basuh tangan. Yang kedua, berdoa. Itu juga adalah peraturan. Sama juga dalam bilik sains. Bilik sains juga ada peraturan yang perlu awak patuhi. Okey, kita lihat apa itu tujuan diwujudkan peraturan ni. Baik, jika awak dapat lihat dekat sini, baik, peraturan bilik sains perlu dipatuhi ketika berada di dalam bilik sains supaya keselamatan dan keselesaan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti lebih selamat dan terjamin. Awak kena faham di dalam makmal ataupun bilik sains ni terdapat pelbagai alatan dan bahan yang mudah pecah serta berbahaya. Okey, tujuan dia supaya tidak berlaku kemalangan atau perkara-perkara yang boleh mendatangkan kecederaan. Bilik sains juga bukanlah tempat untuk bermain atau bergurau senda. Kena ingat tu. Kena ingat. Baik, kita tengok satu persatu apa yang perlu awak buat sebelum menjalankan aktiviti di dalam bilik sains. Baik. Kita sedia maklum bila awak nak buat eksperimen atau buat penyiasatan, awak perlu pergi ke bilik sains. Okey, ketika awak sampai di bilik sains, benda yang pertama awak letak beg secara perlahan, beratur di luar bilik sains dalam keadaan yang senyap. Okey, beratur dengan baik dan senyap dan tunggu arahan selanjutnya. Kemudian awak akan dengar guru akan cakap, okey, murid dibenarkan masuk. Itulah baru awak boleh bergerak masuk dalam keadaan senyap dan teratur. Baik, bila dah masuk dalam bilik sains, pastikan semua tingkap dan pintu dibuka. Apa tujuan dia? Tujuan dia supaya pengudaraan dan pencahayaan di dalam bilik ataupun makmal sains adalah baik. Awak kena faham ketika awak jalan ke aktiviti, mestilah dalam keadaan yang terang dan pengudaraan mesti mencukupi. Sebab kadang-kadang aktiviti yang kita jalankan ni ada yang mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Jadi, dia akan ditolak oleh angin melalui tingkap yang terbuka. Okey, bila dah buka tingkap semua, awak duduk tempat yang ditetapkan sebelum ni. Ataupun di mana-mana tempat yang sesuai. Selalunya cikgu dah berikan kumpulan dan tempat. Awak masuk, buka tingkap dan terus duduk. Okey. Dan yang kelima, ikat rambut bagi murid perempuan yang tidak bertudung. Yang bertudung masukkan dalam baju. Kemudian pakaian haruslah kemas dan pakai kasut yang bertutup
selipar tidak dibenarkan. Faham ya? Baik, okey, kita pergi kepada semasa menjalankan aktiviti. Okey, ini di mana keadaan awak sudah berada dalam bilik sains. Okey. Baik, kita tengok satu persatu. Okey, bila awak nak menjalankan aktiviti, dah nak mula menjalankan aktiviti, pastikan mengikut arahan guru. Kalau cikgu cakap, baik, hanya seorang murid atau wakil kumpulan saja bergerak untuk ambil bahan dan radas, maknanya seorang je lah. Tujuan dia supaya tidak berebut dan lebih selamat. Kalau awak pergi serbu sekali ramai, dikuatiri akan berlaku kerosakan ataupun berlaku kecederaan. Baik, ikut arahan. Kalau cikgu cakap, okey, buat ni dulu, baru awak buat. Kemudian baru buat yang berikutnya, baru awak buat. Jangan buat tanpa menghiraukan arahan. Tunggu arahan baru buat. Okey, kemudian jika berlaku kemalangan, kecederaan atau kerosakan alatan, terus lapor kepada guru pada waktu tersebut. Contoh, cikgu ada kan, terus lapor pada guru. Kita risau kan, kalau awak tak laporkan benda ni, cikgu tak tahu. Sebab kadang-kadang bila awak cedera, awak takut kena marah, awak tak nak laporkan. Tak laporkan. Kemudian gunakan peralatan dalam peti kecemasan dengan kebenaran guru. Jangan awak pandai-pandai, awak tak laporkan kepada guru, lepas tu awak ambil pula peralatan dalam peti kecemasan tu. Nak rawat luka tadi, tak boleh. Mesti laporkan pada guru, dan kalau nak guna alatan ni mesti dengan kebenaran. Apa-apa yang awak buat mesti dengan kebenaran. Okey, itu yang ketiga. Semasa awak menjalankan aktiviti, contohnya yang melibatkan penggunaan api. Api, contohnya awak nak menyalakan penunu bangsen ni, dengan menggunakan pemetik api ni. Kalau awak tak tahu, panggil guru. Guru akan tunjukkan cara, ataupun guru sendiri akan menyalakan penunu bangsen ni. Sebab ini melibatkan penggunaan api, jadi dia amat bahaya dan perlu berhati-hati. Kemudian, hidu, rasa dan sentuh bahan di dalam bilik sains dengan kebenaran guru. Jangan awak memandai-mandai, sedapnya bau ni, awak pun rasa pakai lidah. Awak tak tahu bahan tu apa dia punya kesan sampingan dia. Apa-apa yang awak nak buat mesti dengan kebenaran dan arahan guru. Jangan awak pandai-pandai buat. Memang bau dia sedap, awak pun pergi rasa pakai lidah. Lepas tu balik rumah, muntah-muntah, ceret-beret kesan sampingan dia. Sebab di makmal sains ni macam-macam bahan ada. Yang berbahaya, yang tak berbahaya, yang boleh memudaratkan. Jadi, mesti dengan arahan dan kebenaran guru. Kemudian, bila awak buat eksperimen, bahan yang terbakar tadi padam dengan air dulu, lepas tu baru buang dalam tong sampah. Janganlah benda tu, contoh tisu tu masih lagi menyala, berasap, awak terus buang dalam tong sampah. Tak boleh. Kena lalukan air dulu. Bagi dia betul-betul padam, tak ada bara lagi, baru masuk dalam tong sampah. Ini antara perkara-perkara yang perlu awak ingat semasa menjalankan aktiviti. Faham Okey, kita tengok. Baik, tadi sebelum dan semasa menjalankan aktiviti. Okey, yang ni untuk selepas awak menjalankan aktiviti. Bila dah siap jalankan semua aktiviti tu, okey, mana sisa-sisa dan sampah yang tak dibuang tu mestilah dibuang dengan cara yang betul. Sisa yang bentuk cecair, awak tuangkan dalam sinki dan buka air paip supaya dia mengalir keluar. Okey, untuk bahan sisa pepejal, awak terus buang ke dalam tong sampah. Tetapi, sisa pepejal yang mempunyai bara atau masih berasap, awak kena padamkan guna air dulu. Bila dah betul-betul padam, baru buang dalam bakul sampah.
Okey, yang kedua, kerusi mestilah disusun seperti mana awak masuk dalam bilik sains tadi. Macam mana keadaan awak masuk, macam tu lah awak susun dalam keadaan teratur sebelum awak tinggalkan bilik sains. Itu tanggungjawab. Untuk peralatan yang telah selesai digunakan, awak bersihkan dan letak di tempat yang diarahkan oleh guru. Selalunya guru dia akan sediakan bekas, awak akan letak dalam bekas tu supaya alatan dan radas tadi kering. Lepas kering, barulah cikgu yang akan simpan. Awak letak saja di tempat yang diarahkan. Okey, kemudian tutup balik tingkap, suis lampu dan kipas sebelum meninggalkan bilik sains. Kenapa? Untuk mengelakkan pembaziran elektrik. Ketua dan penolong pastikan bilik sains berada dalam keadaan kemas dan teratur sebelum meninggalkan bilik sains. Ketua dan penolong ni, dia penting. Dia orang yang terakhir keluar. Dia akan cek dulu. Kemudian kalau dah clear, baru maklumkan kepada guru di mana keadaan bilik sains dah bersih dan teratur. Faham Ada 3 perkara yang perlu awak ingat. Perkara-perkara sebelum, perkara-perkara semasa dan perkara-perkara selepas menjalankan aktiviti. Baik, tugasan. Baik, perkara yang dilarang semasa di dalam bilik sains. Tadi semasa menjalankan aktiviti. Yang ni perkara yang dilarang semasa awak ada di dalam bilik sains. Yang pertama, dilarang membawa beg masuk ke dalam bilik sains. Kenapa? Kadang-kadang kita ni nakal sikit kan. Kita nakal. Kadang-kadang benda yang pelik-pelik tu kita berminat dan secara tak sengaja kita pun masuk ke dalam beg sekolah. Jadi untuk mengelakkan perkara tu berlaku, beg sekolah awak tinggalkan di luar bilik sains. Kemudian tidak boleh makan dan minum. Ini pun sama. Jangan bawa makanan dan minuman ke dalam bilik sains. Memang tak boleh. Memang tak boleh sampai bila-bila. Sebab bilik sains ni dia terdedah kepada bahan-bahan yang berbahaya. Kita takut takut makanan tu mudah tercemar. Nanti bila awak makan, ada kesan sampingan, muntah-muntah, cerit beret. Jadi memang kita tak benarkan makan dan minum. Kemudian tidak dibenarkan bergurau. Macam saya tekankan tadi, tak boleh bergurau, tak boleh berlari-lari. Ini bukannya tempat bermain. Bilik sains tempat melakukan penyiasatan dan eksperimen. Awak belajar dalam tu, bukan berlari, bukan bergurau. Takut jatuh tercedera. Okey. Juga tidak boleh bermain-main dengan peralatan sains. Peralatan tu elok je ada dekat dalam rak tu. Awak pun gatal tangan ambil buat main. Sekali buat main pecah. Tak boleh Tadi kan dah terangkan, tunggu arahan dulu bila nak ambil bahan. Jangan sesekali sentuh jika tidak diarahkan oleh guru. Tak boleh membawa keluar peralatan dan bahan sains tanpa kebenaran guru. Jangan bawa keluar apa-apa bahan dari dalam bilik sains tanpa kebenaran. Selalunya memang cikgu takkan benarkanlah awak bawa keluar sebab itu hak bersama. Pelajar lain pun nak guna. Faham Baik, tugasan untuk minggu ni. Okey, mudah saja. Okey, awak boleh rujuk buku teks sebagai panduan. Awak boleh rujuk juga video ni sebagai panduan. Okey. Awak senaraikan perkara sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti. Ada 15 semuanya. Okey, siapkan. Tolong siapkan sehingga jam 10 pagi. Okey, kemudian ada lagi. Awak nak buat bentuk macam ni boleh ataupun bentuk yang lain pun boleh. Tapi dia punya isi mesti betul.
Mudah saja, dalam buku teks pun ada. Kemudian, senaraikan perkara yang dilarang semasa berada di dalam bilik sains. Ada 5 perkara tadi pun awak kena senaraikan. Boleh Jadi itu saja tugasan untuk minggu ni. Okey, cara dia buat dalam buku nota. Buat dalam buku nota, dah siap, awak ambil gambar dan hantar kepada saya secara personal, sama ada melalui Telegram ataupun WhatsApp, tak kisah. Sebab saya nak rekodkan dan saya nak catatkan dalam pentaksiran awak. Untuk buku pula, bila buka sekolah, saya akan kumpulkan dan saya akan tanda. Cuma awak hantar gambar je untuk kali ni untuk saya nilai. Dan saya catatkan dalam rekod awak. Baik, buat dengan betul, tak faham boleh tanya. Dalam masa 2 jam tu saya sentiasa pegang telefon ni. Kalau awak tak faham, awak boleh voicemail ataupun awak boleh teks, WhatsApp ataupun Telegram. Saya akan balas cepat yang mungkin. Faham Siapkan dalam masa 2 jam ni. Faham Boleh rujuk video ni. Tak ada masalah. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.